Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita ni lagi di siri pembelajaran digital Sabah English Aspiration Society. Namaku Muhammad Kamaruddin bin Abdul Hamid. Dalam video kali ini kita ni akan sama-sama membicarakan satu kaedah pengajaran yang bisai, satu kaedah pengajaran yang bagus dan yang sesuai untuk peranak abad ke-21, iaitu apa yang kita ni lagau pengajaran rakan sebaya, peer teaching. Kaedah pengajaran rakan sebaya ini memang sesuai mun kita ni kan makai untuk semua lapisan pendidikan, ndak kira lah bermula dari tadika sampai tah ke universiti. Video ini dirusakkan oleh Persatuan Aspirasi Bahasa Inggeris Sabah. Bangun sudah kamu kamas melihat video ini, jangan kamu lupa like dan share video ini. Dalam video sebelum ini, kita ni sudah sama-sama membicarakan siapa peranak abad ke-21, ciri-ciri bersedia dan macam mana mau mengajar bersedia secara efektif. Jadi dalam video kali ini, kita ni bincangkan satu kaedah pengajaran untuk peranak abad ke-21 ini. Tujuan utama kita ni mengajar peranak millennials ni ialah supaya kita ni membiasakan bersedia ni untuk sentiasa ada rasa ragu, sentiasa ada rasa khawatir. Maksudnya, kita ni biasakan peranak abad ke-21 ni untuk selalu bertanya. Mun kita ni mengajar atau biarkan saja bersedia tu bertanya. Ngamkah apa yang kita ni ajar? Mun bersedia bertanya, jangan terus kita ni jawab. Kita ni tanya balik, apa yang salah? Di mana salahnya yang apa yang kita ni ajar itu? Dan suruh bersedia sendiri yang kasih betul, yang bagi ngam kan. Antara lain tujuan kita ni mengajar anak-anak kita ni ialah supaya bersedia ni berupaya untuk berkomunikasi, bertutur, berkurapak dengan baik, sama ada secara oral ataupun maupun secara bertulis. Mun peranak itu mau WhatsApp kita ni, mun tulisannya nda tantu-tantu, nda lurus, banyak memakai short form, jangan dilayan dulu. Kita ni suruh si dia tulis balik bisa-bisa. Kadang-kadang peranak kan ni nda bertentuan bah mun yang menulis dalam WhatsApp itu. Okey, selain itu kita ni biasakan peranak kita ni buat salah dalam belajar. Mun kita ni mengajar matematik contohnya lah, selepas kita ni menunjuk cara-cara penyelesaian untuk sesuatu masalah tu, kita ni bagi tugasan yang lebih kurang sama dan biar bersedia menjawab sendiri. Mun ada jawapan yang salah, jangan dulu kita ni cek, jangan dulu kita ni betulkan, biar dulu. Suruh bersedia cek sama dengan yang lain, dengan yang duduk di sebelah ataupun dengan yang dalam satu meja tu. Biar bersedia sendiri yang mengujar di mana salahnya. Ini yang kita ni lagau belajar dari kesilapan. Dan yang terakhir, yang paling penting sekali, kita ni mau peranak kita ni syok mun belajar. Suka, gembira setiap kali kita ni masuk mengajar. Salah satu cara ataupun kaedah mun kita ni mau peranak abad ke-21 ni syok belajar, aktif dalam bilik terja, dapat bertutur, berkurapak dengan baik, ialah dengan mengamalkan kaedah pengajaran rakan sebaya. Mengapa ianya dikatakan baik? Okey, kita ni lihat, ambil contoh ni. Kita ambil contoh kita ni sendiri sebagai cikgu, sebagai pengajar dan juga sebagai pensyarah. Selalunya apa yang kita ni buat sebelum kita masuk dalam kelas? Ada yang malam itu tidak bertidur bah, sebab tak menyiapkan PowerPoint slide. Ada yang buat nota sampai tengah malam, buat nota ringkas supaya senang mungkin mengajar, senang peranak ini kan faham. Ada yang buat ulang kaji balik nota-nota tahun-tahun lepas. Mengapa kita ni sanggup buat semua ni? Jawapannya ialah supaya kita ni faham topik yang kita ni mau ajar itu. Bila kita sudah faham,
Jadi senang kita ni mengajar peranak kita nanti. Jadi cuba kita bayangkan, mun peranak yang kita ni ajar itu yang buat macam apa yang kita ni buat. Bersedia buat nota, bersedia yang buat ulang kaji, bersedia jual siapkan slide, dah bertidur malam. Sebab esoknya bersedia akan mengajar dengan dia sendiri. Sebab apa? Sebab lagi banyak kita ni mengajar, lagi banyak yang kita ni akan belajar, lagi banyak yang kita ni akan faham. Kena ingat, mengajar itu kaedah yang sangat baik untuk belajar. Mengapa mengajar itu dikatakan satu kaedah yang baik untuk belajar? Jawapannya ada dalam gambar ini. Gambar ini menunjukkan piramid pembelajaran, yaitu purata pelajar boleh ingat apa yang diajar selepas seminggu ataupun selepas 2 minggu. Yang di atas satu, yang di puncak yang paling kurang, dan yang ada di bawah yang paling banyak boleh diingat. Dalam gambar ini kita ni juga boleh lihat apa aktiviti-aktiviti yang mun kita ni buat, dan kita ni boleh tahu terus kesannya terhadap peranak kita ni dari segi ingatan bersedia. Baik, kita ni lihat yang paling atas dulu, yaitu syarahan. Mun kita ni suka mengajar dalam kelas guna kaedah syarahan, selepas seminggu apa yang kita ni boleh dapat ataupun apa yang kita ni cakap dalam kelas itu cuma dapat diingati oleh peranak kita ni tidak sampai pun 10%. Panat-panat kita bercakap, panat kita bersyarah di depan itu, tapi bersedia ingat pun dah sampai ke semua, dah sampai semua 10% saja. Jadi ngamlah apa yang diungkapkan oleh orang tua kita ni, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mun kita ni suruh pelajar itu membaca, bersedia boleh ingat dalam 10%. Melihat video, dapat ingat dalam 20%. Tapi mun kita ni suruh pelajar itu mengajar dengan-dengannya yang lain, peranak yang mengajar ni boleh ingat hampir semua apa yang diajarkannya. Sebab itu mengajar ni dikatakan satu kaedah yang sangat baik dalam belajar. Pelajar mengajar pelajar, ataupun pengajaran rakan sebaya. Dalam pengajaran rakan sebaya ni, tugas kita ni bukan lagi mengajar. Mengajar itu sudah diambil oleh pelajar kita ni. Tugas kita ni hanyalah sebagai fasilitator. Fasilitator yang merancang aktiviti, yang memantau sepanjang aktiviti, dan yang menyimpulkan ataupun meringkaskan apa yang berlaku selepas aktiviti tersebut. Dalam pengajaran rakan sebaya ini, ia adalah satu strategi pengajaran dan pembelajaran yang mana pelajar mengajar pelajar yang lain. Jadi, dalam aktiviti-aktiviti pengajaran rakan sebaya ini akan ada banyak pembentukan ataupun pembangunan kemahiran-kemahiran insaniah berlaku dalam diri setiap pelajar itu, seperti kebolehan pembentukan peranak ani untuk berkomunikasi, berfikiran kritis, boleh berkolaborasi dengan rakan sebaya, kreatif, dan yang seumpamanya. Akhir kata, galakkanlah, perbanyakkanlah, latihlah pelajar ataupun peranak kita ni untuk mengajar dengan bersedia. Dari aku, Muhammad Kamarudin bin Abdul Hamid, terima kasih atas perhatian. Mohon like dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi